Hai, Assalamualaikum Cik Syabam Cikebum. Selamat datang kembali ke dalam channel aku yang serba biasa ni. Tak ada video yang sebelum ni ada kamera, ada mic semua. Jadi nampaklah sikit macam buat videonya. Tapi okey lah juga, aku just nak buat video ni untuk update. Mungkin kepada anda semua yang baru masuk ataupun anda semua yang masih tertanya-tanya, apakah kes tahanan aku ni ataupun apakah kes yang melibatkan aku, dan video apa. Untuk korang yang tak tahu, yang aku kena tahan adalah video tentang Jekyll, dan disiasat bawah Seksyen 233 1998 SKMM Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Jadi kes ni masih disiasat, jadi saya tak nak mengupas lanjut. Tapi untuk update kepada korang semua, pada jam 7.54 pagi tadi saya telah pun membuat satu laporan polis. Jadi untuk korang baca kat sini, tapi saya tak nak tunjuk lama-lama lah, sebabnya dekat dalam ni ada alamat saya. Mungkin korang nak baca yang bawah boleh. Okay. Jadi tujuan report ini saya buat adalah untuk defense diri saya, adalah untuk sebagai langkah kepada saya untuk menafikan ataupun memberi justifikasi tentang konten yang berada di dalam YouTube saya dan setiap video yang ada di dalam YouTube saya. Sebab dalam ni jelas saya telah nyatakan bahawa setiap video yang ada di dalam YouTube saya adalah tentang pendapat isu semasa, tentang pendapat peribadi saya dan pandangan peribadi saya, tanpa menyentuh mana-mana sensitiviti ataupun mengaibkan pihak, membuat fitnah, membuat provokasi, menghasut. Jadi semua term tu saya telah gunakan dalam report ini. Dan untuk pengetahuan anda juga, jika video saya melanggar ataupun mempunyai unsur-unsur hasutan, mempunyai unsur-unsur provokasi, mempunyai unsur-unsur fitnah, mengaibkan, awal-awal lagi video saya telah di strike ataupun kena restriction oleh YouTube. Sebab YouTube saya adalah one of the YouTube partner program. Jadi anda kena faham, bila saya dah jadi YouTube partner program, saya terikat dengan polisi mereka, di mana saya tak boleh buat konten-konten yang menyalahi ataupun melanggar polisi YouTube itu sendiri. Dan untuk pengetahuan anda semua, YouTube Malaysia diselenggara dan diselia kawal oleh SKMM. Jadi apabila video saya boleh publish di YouTube dan tak ada sebarang isu, maksudnya SKMM pun bersetujulah dengan video yang saya upload dekat dalam YouTube ni. Sebab satu, saya tak langgar guideline YouTube dan saya tak beri amaran ataupun apa-apa daripada SKMM kalau video saya berkaitan dengan perkauman ke, berkaitan dengan menyentuh individu tertentu ke, ataupun bercakap pasal menghasut ke ataupun menghina ke. Rasanya saya tak ke arah itulah. Sebab buat apa kita nak buat sesuatu video, let's say macam ni lah, dia isu semasa ni dia macam benda yang normal. Maksudnya setiap hari akan ada isu. Jadi tak semua isu yang saya kupas. Ada beberapa isu yang menarik minat saya untuk saya kupas, dan ada sedikit pengetahuan dalam diri saya untuk saya kupas. Jadi bukan saya simply yang macam kupas lah sebab nak dapat view, kupas lah ni, kupas lah tu. Tak. Kalau korang perasan, video-video yang saya kupas tu adalah lebih kepada video-video yang saya tahu lebih banyak maklumat tentang isu-isu tersebut, dan barulah saya kupas. Jadi kebanyakan video yang saya kupas tu berdasarkan fakta. Jadi ianya fakta semata-mata. Jadi kalau tak ada fakta, saya takkan bercakap. Kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Jadi disebabkan beberapa pihak yang panas bontot ni yang membuat membuat report ke atas channel saya ni, macam saya cakap lah, saya tak kenal anda, anda pun tak kenal saya, dan saya is nobody. Saya tak ada follower yang ramai, saya pun tak ada subscriber yang ramai. Saya cuma menyuarakan pendapat saya di atas dasar Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang telah memberikan hak untuk rakyat Malaysia bersuara. Selagi mana tindakan mereka itu tidak menghasut, tidak memberi fitnah, tidak membuat kekecohan. Adakah disebabkan video saya tiba-tiba ada demonstrasi dekat jalanan ke? Tak ada kan? Saya ada suruh korang ke? Tak ada. Kebanyakan video saya akan mengulas ataupun saya akan beritahu tentang detail-detail
isu semasa tersebut dan saya berikan anda semua peluang untuk membuat komen di bawah kerana itu adalah hak saya dan juga hak anda semua untuk melontarkan buah fikiran, melontarkan idea, melontarkan pandangan. Kalau tak boleh bersuara, duduklah dalam hutan seorang-seorang je, ataupun macam mana nak cakap yang takkanlah kita tak boleh bersuara dengan apa yang kita rasa. Ini bukannya kita duduk dalam negara komunis. Bukannya kita duduk dalam pemerintahan komunis. Kita duduk dalam negara yang mengamalkan demonstrasi, kebebasan untuk bersuara yang adalah limitnya. Bukanlah saya kata bersuara tu boleh bersuara semua benda, bukan. Tapi dalam konteks yang saya cuba sampaikan kepada anda semua ni adalah bersuara mengikut lunas-lunas yang dibenarkan. Jadi, adakah anda nak jadikan saya ni sebagai statement kepada YouTubers ataupun content creator kat luar sana? Tengok ni, yang YouTubers ni dah kena tangkap dan inilah bukti yang kami mengambil serius terhadap pandangan anda terhadap kami yang telah menyebabkan bisnes kami jatuh. Ada ke? Ataupun adakah benda itu berbaloi? Sebab korang mungkin, anda mungkin boleh serang saya, buat report pasal saya. Sebab saya tak ada backup. Saya orang biasa, saya buat YouTube. And kalau kena pun, kalau saya tak ada saya bukan mempunyai sumber kewangan yang kukuh untuk ambil lawyer ke apa. Tapi kalau dah kena civil tu, kita bolehlah minta daripada badan-badan yang menyediakan lawyer untuk suara rakyat semua tu lah. Itu the next step. Tapi yang apa yang cuba saya sampaikan di sini adalah nak beritahu bahawa kebebasan bersuara ni adalah keistimewaan setiap individu yang menjadi warga negara Malaysia. Anda warga negara Malaysia? Kan? Saya pun warga negara Malaysia. Jadi saya ada hak untuk saya bersuara. Dan saya pun YouTuber, saya content creator. Konten saya adalah tentang isu-isu semasa. Jadi macam mana yang nak cakap? Takkanlah saya just bacakan saja berita itu. Saya bukan pembaca berita. Saya pengulas tentang isu semasa. Jadi saya akan bercakap tentang benda-benda yang macam tu. Jadi perkataan yang saya gunakan pun saya pun sebenarnya saya edit video saya. Saya tahu apa yang saya cakap. Sebiji-biji, selagi mana saya tidak menyentuh mana-mana individu, tak mencubit anda, tak berkata buruk tentang anda, tak menyuruh orang kata buruk pasal anda. Tapi anda kena faham, bila isu semasa semua orang bercakap pasal anda, tapi itu bukanlah kesalahan saya. Dah, kalau anda buat salah, mestilah semua orang bercakap dan terimalah kesalahan itu. Takkanlah bila dah buat salah, tak puas hati, salah tu bagi kat saya. Adilkah sebegitu? Adilkah saya diperlakukan sebegitu? Adil ke? Bagi saya tak adil. Dan tujuan saya buat report ni juga untuk memberitahu bahawa untuk keselamatan saya, keluarga saya, rakan-rakan saya dan juga YouTube channel saya daripada sebarang fitnah ataupun disalah erti ataupun disalah tafsir oleh mana-mana pihak. Jadi untuk anda yang baru datang, yang baru tahu cerita ni, mungkinlah somehow video ni ada keluar kat mana-mana, kenapa pula YouTuber ni kena tangkap semua kan? Buat salah apa? Bunuh orang ke? Bukan. Saya cuma ditahan untuk membuat penerangan dan kes saya masih disiasat di bawah Akta 233 1998 SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia. Saya belum lagi dituduh di mahkamah, saya belum lagi dijatuhkan hukuman bersalah. Belum lagi. Ianya masih lagi di peringkat awal. Jadi saya nak beritahu, kualiti video yang saya buat ni adalah daripada handphone. Dan ianya, kalau anda nak kata kualiti, saya minta maaf lah. Sebabnya saya tak ada laptop, saya tak nak edit ni video ni macam one shot je. Apa yang saya kata ni saya terus upload. Sebab saya tak boleh nak buat macam saya ada laptop dulu. Kalau tak, saya boleh edit semua. Dan dah lama tak edit pakai handphone, jadi saya kena belajar balik semualah. Jadi mungkin video-video selepas ni pun, selagi laptop saya tak dapat, saya buat video pakai ni. Jadi terima kasih atas sokongan korang. Terima kasih kepada anda semua yang mendoakan. Yang tak kenal saya pun DM saya, PM saya kat Facebook, WhatsApp saya yang mana kenal, mendoakan supaya dipermudahkan urusan. Dan Alhamdulillah, terima kasih sebab masih ramai orang yang menyebelahi saya. Bukan nak cakap saya betul, tapi mereka mungkin berpandangan bahawa mungkin saya betul. Mungkin ya.
Terima kasih kepada anda yang mendoakan. Saya sebenarnya nak baca komen tu, tapi sebab pakai phone kan dia jadi macam kalau beratur-ratur komen tu, macam mana ni nak baca ni. Jadi jangan risau, saya okey-okey je. Tapi kalau saya diam tu, mungkinlah saya ditahan lagi ataupun dipanggil untuk soal siasat lagi. Kalau saya masih lagi ada upload video tu, maksudnya saya masih okey lah, pasal saya duduk kat rumah. Dan mudah-mudahan benda ni berjalan dengan baik dan tak ada masalah lah. Dan saya nak klarifikasi dan justifikasi video ini dibuat adalah untuk memberi perkongsian kepada anda semua, dan ianya semua datang daripada pandangan peribadi saya dan tiada berkaitan dengan mana-mana pihak ya. Dan apa yang saya berikan dalam video ni ataupun fakta-fakta yang saya berikan tu adalah benar. Boleh pergi check sendiri. Okay? Terima kasih kepada anda semua yang komen kata memang kau kena, memang nasib kau lah kau kena macam tu sebab kau ni asyik buat isu semasa je. It's okay, sebab itu pun pilihan saya dan itu pun pilihan anda untuk komen. Saya tak ada masalah. Anda jangan takut nak komen buruk-buruk. Saya tak kisah untuk dikritik ya. Saya, kalau anda kritik saya kata bodoh ke apa ke, saya akan reply macam ya juga kot. Yelah, buat apa kita nak counter back, sebab saya pun memperjuangkan hak untuk bersuara. Kalau saya, takkan saya nak halang anda untuk bersuara, right? Okay? Jadi setakat itu saja. Alif busu dalam keadaan sihat. Cuma yelah kadang-kadang emosi kita tak stabil sebab pagi tadi pun saya dah call mak saya semua minta maaf. Mungkin saya ada salah dengan siapa-siapa kan. Jadi kalau ada saya salah dengan siapa-siapa dekat kesempatan ini, saya minta maaf awal-awal. Kan? Di bulan puasa semua ni. Jadi itu pun atas atas kehendak korang lah nak maafkan ke tak. Kan? Simple je as that. Jadi setakat itu saja. Terima kasih kerana melihat video ini dan terima kasih kerana tak skip iklan. Dan setakat itu saja. Bye korang semua. Bye cika boomer semua yang menyokong saya dan tak menyokong saya. Terima kasih.